sarih, yang itu memang tak boleh ngelak, memang hukumannya hudud sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, ya, yaitu sebat 100 kali, dan juga tidak boleh diterima penyaksiannya selama-lamanya, dan dipenjara atau dibuang negeri selama setahun, ya. Kemudian penuduh yang melakukan kesalahan dengan menggunakan perkataan kinayah atau ta'rid dengan kiasan atau sindiran yang disertakan dengan niat qazaf daripada orang yang menuduh, hukumnya sama dengan qazaf sarih. Wajib dikenakan hukuman qazaf juga. Maknanya walaupun dengan sindiran, walaupun dengan kiasan, kalau memang itu niatnya, niatnya tuduh zina, tak boleh pula bawa saksi, maka dia juga dihukum dengan hukuman yang sama. Jika penuduh itu menggunakan perkataan kinayah atau ta'rid, tidak disertakan dengan niat qazaf, maka penuduh itu hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Kena hukum juga, tapi hukumannya ta'zir. Kita dah bincang hari itu, rasanya kat sini dah sampai rasanya hari itu berkenaan dengan bagaimana kalau menuduh selain daripada zina hari itu kan, ya. Tuduh orang mencuri ke, tuduh orang mandul apa semua hari itu kan, ya. Itu kena ta'zir. Jadi kalau sindiran-sindiran yang tidak ada diniatkan dengan tuduhan zina, yang itu dia pergi kepada hukuman ta'zir, ya. Kerana perkara itu juga menjatuhkan maruah orang, ya. Okey. Dalam kes qazaf terdapat dua perkara yang membolehkan kes qazaf itu diketepikan, dan orang yang menuduh itu tidak dikenakan hukuman had qazaf. Yang pertama, tidak ada tuntutan dan dakwaan daripada orang yang kena tuduh, iaitu orang yang kena tuduh tadi tidak mengadu kepada pihak yang berkenaan dan tidak membawa kes itu ke mahkamah. Kalau ada orang tuduh tapi tak dibawa pergi mahkamah, ya, tak sampai kes mahkamah, tak adalah. Kita dengar je orang tu tuduh macam-macam, tapi yang kena tuduh tu dia kata, bukan aku, lantak dia lah, umpamanya kan. Dia tak bawa pun pergi ke mahkamah, maka dia macam lepas begitu sajalah, kerana tidak ada siapa yang nak bawa kes itu ke mahkamah. Contohnya lah, tapi orang yang dituduh tu dia tak peduli je, kan. Yang kedua, orang yang membuat tuduhan gagal membawa dan mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil. Dan tidak ada pula bukti-bukti yang boleh menyokong untuk mensabitkan kebenaran tuduhannya kepada pihak mahkamah. Maknanya, dia ni tuduh orang berzina. Bila dia tuduh orang berzina, nak bawa pergi mahkamah, mestilah ada saksi yang menjadi saksi dia ni melakukan pertuduhan. Kalau tak ada saksi, kan, ada orang mungkin seorang je bawa pergi mahkamah, tak ada pula saksi, maka kes itu akan gugurlah. Itu maksud dia kat sini. Maknanya gagal membawa dan mengemukakan 4 orang saksi untuk mengatakan si fulan itu telah menuduh seseorang melakukan zina, ya. Jadi tak cukup dia punya saksi. Kesalahan qazaf boleh dibuktikan dengan salah satu daripada bukti berikut. Ini kaedah pembuktian kes qazaf, ya. Yang pertama, syahadah ataupun penyaksian. Ada saksinya yang mendengar, yang melihat, ya, orang itu melakukan kesalahan, menuduh seorang berzina. Contohnya, ya. Yang kedua, melalui pengakuan orang yang menuduh itu sendiri
Dan yang ketiganya melalui sumpah. Ya. Saksi-saksi yang boleh diterima penyaksian untuk mensabitkan kesalahan qazaf mestilah disaksikan oleh saksi yang layak menjadi saksi dalam kes zina. Sebagaimana yang telah disebutkan. Dulu kita dah sebut dalam kes zina ada syarat-syarat orang yang nak jadi saksi. Ya. Hanya adil, tidak fasik, ya. Tidak mengkekalkan dosa-dosa kecil, tak buat dosa besar. Tu banyak lagi lah syarat-syarat yang kita dah bincang dulu. Ya. Itu satu. Maknanya kalau dia ada saksi, maka saksinya mesti berkelayakan lah. Ya. Untuk membuktikan sabit kesalahan qazaf ialah dengan pengakuan sendiri daripada orang yang melakukan tuduhan ke atas seorang melakukan zina dengan sekali pengakuan dalam mahkamah atau di majlis kehakiman. Ataupun kalau katakan orang yang dituduh tadi dia sendiri mengaku. Mungkin saksinya tak cukup pun, 2 orang je. Tapi bila orang ramai dia pun mengaku memang dituduh. Contohnya kan. Ya, maka bila dia mengaku, sekali dia mengaku ya, cukuplah. Tak payahlah sebut sekali lagi ke apa ke. Tak. Dia mengaku sekali cukup. Ya, untuk dia dijatuhkan hukuman. Sebab tu kan kita ni kadang-kadang lah ada orang, saya istilahkan macam nak jadi baik sangat lah. Saya istilahkan lah nak jadi baik sangat. Sampai salah orang pun kita ngaku salah kita supaya orang tu tak kena ke. Ini tak betul. Ya, ini tak betul. Kalau kita tak salah, jangan mengaku itu salah kita. Ya. Orang tuduh ke, orang apa, gini. Kita nafikan aja, dah cukup. Mungkin tak perlulah sampai apa, pergi pembuktian kita tak buat tu mana-mana. Ya. Tapi mesti menafikan. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Yusuf pun bila dituduh nak bergol, dia kata dia tak buat. Dia memang kata tak buat. Ya? Walaupun tak ada saksi, tak ada apa umpamanya kan. Dia memang jangan mengakulah kan. Tak betul lah kalau kita mengaku itu adalah salah kita sedangkan itu bukan salah kita. Jadi kalau memang dia salah, dia mengaku tak. Kan? Sebab hari ni ada satu perkara lah. Ada orang datang jumpa saya ni. Kata, tak apalah, kira salah dia lah. Kata dia. Kan? Mengaku salah. Kata bukan salah kau. Tak buat apa pun. Jangan bagi orang sesuatu yang tak patut pun nak bagi kat dia dengan mengaku kita. Biar kita kena hukuman. Contohnya begitulah kan. Sebab ada hadis pun ya, yang menjelaskan bahawa kita nak bagi sesuatu pun jangan sampai orang yang kita bagi tu terlungkup masuk dalam neraka. Itu satu hal juga. Yang kalau tuan buka dalam hadis Sahih Bukhari tu ada. Nabi dia bagi seorang tu dia tak bagi orang lain. Abu Zar tanya kenapa tak bagi kat dia. Dia kata kalau nak bagi kat orang ni jangan sampai dia terlungkup masuk neraka. Jadi kita pun gitu juga ya. Sayang kat anak, bagi kehendak dia sampai akhirnya dia masuk neraka. Berhati-hati tu kan. Sebab tu dengan kadarnya lah kan, dengan kadarnya. Mungkin yang dewasa boleh diberi sesuatu yang layak. Dewasa yang kanak-kanak belum layak diberi sesuatu untuk orang dewasa. Contohnya lah kan. Tapi budak-budak ni kadang-kadang dia tu lah, abang boleh, kakak boleh. Tapi umur dia belum sampai kan untuk satu-satu tahap. Contohnya lah kan. Okey. Jadi satu lagi tadi pengakuan ya, pengakuan. Dalam kes qazaf boleh disampaikan kesalahan qazaf dengan sumpah jika orang yang dituduh tidak mempunyai sebarang bukti untuk menolak dan mengenepikan tuduhan dari penuduh.
maka orang yang kena tuduh hendaklah meminta kepada orang yang membuat tuduhan supaya bersumpah di atas kebenaran tuduhannya. Ya. Jadi tak cukup saksi, sumpah. Okey. Untuk menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf, pihak orang yang didakwa membuat tuduhan palsu zina itu mestilah melakukan salah satu perkara berikut. Ya, orang yang dituduh telah membuat tuduhan. Ya. Payah pula bahasanya. Sebab kesalahannya menuduh. Dia pula dituduh telah menuduh. Payah bahasanya. Dia hendaklah menolak dan mengenepikan dakwaan kesalahan qazaf dengan mengemukakan dan membawa saksi. Tanpa dibataskan kepada bilangan yang tertentu. Dia nak tolak, dia bawa lah saksinya. Contohnya lah, katalah si A ni dituduh telah menuduh orang berzina dalam satu majlis umpamanya. Kan? Jadi dia nak menolak tu, bawalah semua yang datang majlis tu. Saksi ni semua ada ni, datang waktu tu. Ada ke saya tuduh tu? Ada ke sebut nama? Ada ke saya? Ni. Contohnya kan. Jadi tak kira lah berapa banyak saksi nak bawa lah. Kan? Yang kedua, menegaskan bahawa orang yang dituduh itu mengakui kebenaran tuduhannya untuk membela dirinya memadai dengan mengemukakan 2 orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi dia pun bawa saksi. Cukup sebenarnya dengan seorang lelaki, seorang perempuan nak mengatakan dia tidak melakukan tuduhan itu. Yang ketiga, mengaku membuat kesalahan qazaf, dan dalam kes ini orang yang membuat tuduhan mestilah membuktikan kebenaran tuduhan zina yang dituduhkan ke atas orang yang dituduhnya itu dengan mengemukakan saksi sebanyak orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyaksikan orang yang dituduh itu melakukan zina. Dia dituduh telah menuduh orang melakukan zina. Lalu dia kata, saya tak tuduh, saya memang cakap tu betul. Ini saksi saya. Dia bawa saksi bahawa orang yang dia kata berzina tu memang berzina. Ni saksi-saksi yang nampak orang itu berzina. Dan itulah maksudnya. Jadi dia tak kena hukum mana? Sebab dia bukan menuduh tanpa saksi. Dia memang menuduh benda yang memang benar-benar dan ada saksi-saksinya. Yelah macam kita lah. Kita tuduh orang mencuri. Orang kata kita, kan? Awak ni main tuduh-tuduh saja. Saya tak tuduh betul. Ni saksi-saksi saya. Macam itulah kan. Nampak? Jadi maknanya dia membuktikan bahawa yang dia cakap betul-betul. Lepaslah dia. Jadi yang kena hukum yang berzina lah. Kan? Katalah kita pergi report polis kan. Report polis, orang tuduh kita buat laporan palsu mengatakan orang tu zina. Kita kata tak palsu, kita bawa segala saksi kita. Sah tuduhan kita tu, report kita tu memang sah. Kena hukumlah orang tu sebab dia dibicarakan dalam kes zina. Tapi kalau orang tu dia buat report polis apa semua, kemudian dia didakwa telah menuduh orang tu dengan ni buat report palsu ni. Kan? Ada orang saksi dia buat report palsu tu. Dia pula tak boleh bawa bukti bahawa yang dia buat report tu itu. Kan? Jadi dia salah lah sebab dia menuduh. Okay. Jadi maknanya kalau dalam kes qazaf ni, sama ada yang menuduh atau yang dituduh. Kan? Boleh jadi yang menuduh sebab tuduh tak ada saksi apa semua. Boleh jadi yang dituduh sebab ada saksi dan sebagainya. Ya? Okay. 49-1. Seorang suami yang mendakwa dan menuduh isterinya di mahkamah bahawa ia sendiri bersama-sama dengan 3 orang rakannya telah melihat isterinya berzina dengan si fulan bin si fulan. Maka pihak mahkamah hendaklah mengenepikan dakwaan itu
dan menolak tuduhan tersebut. Dan tuduhan itu tidak boleh diterima dalam mahkamah sebagai satu kes semata-mata dengan dakwaan dan tuduhan serta pengakuan suami dan 3 orang rakannya itu. Ya, seorang suami yang mendakwa dan menuduh isterinya di mahkamah bahawa ia sendiri bersama-sama dengan 3 orang rakannya telah melihat isterinya berzina, maka pihak mahkamah hendaklah mengenepikan dakwaan itu. Mahkamah hendaklah menjatuhkan hukuman had qazaf ke atas suami yang menuduh isterinya berzina jika tuduhan suami itu tidak sabit dan ditolak oleh mahkamah. Ya. Ini sebenarnya suami ni kalau dia nak tuduh isteri dia zina, dia tak payah bawa orang pun boleh, tapi kaedah dia lain lah. Kaedah dia dengan li'an lah. Jangan sumpah laknat. Tapi kalau dia bawa kawan 3 orang, 3 orang tu pula tentang saksi yang adil ke tak adil ke apa semua, jadi dia masuk dalam kes biasa. Ya? Maknanya ditolak tu, dia boleh bawa kepada li'an kalau dia nak bawa kalau dia berani untuk sumpah lah. Mahkamah dalam jatuh hukuman qazaf pada suami tadi ya, jika tidak sabit dan ditolak oleh mahkamah. Ya. Jadi kalau katakan mahkamah bersidang tengok saksi 3 lagi tu entah macam mana, jadi boleh kena hukuman. Saksi yang dikemukakan oleh penuduh di mahkamah mestilah mereka itu melihat sendiri dengan mata kepalanya segala perbuatan penzina itu dan cara-cara mereka melakukan perzinahan tadi. Ini dalam bab zina tadi kan. Nah, ini kita dah bincang dah sebelum ni pun. Sebab tu saya sebut dulu bahawa orang perempuan ni kalau jadi saksi pada kesalahan-kesalahan zina ni banyak tak sanggup lah. Ya, banyak tak sanggup. Sebab itu Allah Ta'ala jaga maruah perempuan itu dengan saksi zina ni laki. Apabila saksi itu mengaku bahawa mereka tidak melihat sendiri dengan mata kepalanya segala perbuatan zina itu di masa mereka melakukan perzinahan tadi, maka persaksian saksi itu hendaklah ditolak, tak boleh diterima. Dan pihak hakim hendaklah menjatuhkan hukuman had qazaf ke atas suami itu. Dan kes ini berpindah ke kes zina kepada kes qazaf. Asalnya kes zina sebab dia tuduh zina. Tak cukup. Bila tak cukup, pergi pula kes qazaf. Yang tuduh pula yang kena. Okey. Jadi, seorang suami yang hendak melepaskan dirinya dari hukuman qazaf hendaklah menarik balik tuduhan zina terhadap isterinya dan meminda dakwaan daripada qazaf kepada li'an. Ini saya kata dia. Maknanya asalnya dia tuduh dengan kawan dia. Tengok-tengok tak jatuh hukuman. Tak sabit salahnya. Kerana tak cukup saksinya ke, tak adil saksinya, tak kira lah. Tapi suami tadi memang, yalah dia seorang pun dia beranilah. Kerana dia lebih tahu isteri dia lah. Contoh gitulah kan. Katakanlah dia tak pernah sentuh pun isteri dia mengandung. Kan? Jadi walaupun kawan tadi tak boleh pakai saksinya, contohnya lah kan. Ingat kan tadi bila kawan-kawan ni dibawa sekali memang masih masuk dalam rumah tu ada ke lelakinya, contohnya lah kan. Contohnya lah kan. Jadi rupanya seorang tu tak nampak kemaluannya masuk dalam kemaluan perempuan. Contohlah begitu. Jadi orangnya ada kat situ tapi seorang tu tak nampak. Contoh. Tak jatuh kes tu. Dia tukar kepada li'an. Kalau tak dia yang kena. Dia tuduh isteri tu kena. Jadi dia tukar kepada li'an. Seorang hakim yang telah menerima pindaan dakwaan suami dari qazaf pada li'an hendaklah memerintahkan kepada suami itu supaya meli'an isterinya untuk melepaskan dirinya dari hukum had qazaf, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali untuk membuktikan kebenaran tuduhannya terhadap isterinya. Kan, maknanya dia kena sumpah depan mahkamah ni bahawa isterinya telah melakukan perzinahan.
Dan sumpah yang kelima, suami itu mestilah mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan bala dari Allah kalau dia berdusta. Sumpah 5 kali. 4 kali sumpah isterinya memang betul-betul zina. Yang kelima dia sumpah kalau dia tipu, Allah laknat dia. Ini jangan main. Ya. Bila kita sumpah, tipu pula, duk kata terima laknat Allah Ta'ala. Sebab sumpah ni guna nama Allah. Dan kalau kita mempermainkan berlindung di sebalik nama Allah untuk menipu, itu kemurkaan Allah. Dan murka Allah bukanlah mesti orang tu nampak apa, jadi sakit ke, jatuh miskin ke. Laknat Allah ni macam-macam. Kan? Bukan mesti dalam bentuk yang macam tu. Mungkin dipandang hina oleh orang ke apa, kita pun tak tahulah. Tapi bila dia telah sumpah laknat, maka bahayalah. Ya. Ini berdasarkan dalil Suratul Nur ayat 6 hingga 7. Wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarat bagi seorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika adalah ia dari orang-orang yang berdusta. Jadi kaedah sumpah ni pun Allah dah ajar. Perkataannya pun Allah dah ajar. Wal khamisatu anna la'natallah, dia pun wallahi anna la'natallah alaihi kana minal kadhibin. Kan, maknanya demi Allah, laknat Allah lah atas saya kalau saya menipu. Itu sumpah laknat seorang suami yang menuduh isterinya berzina. Jadi kalau dia sanggup keluarkan sumpah tu, dia tak adalah disbat 100 kali dan tak adalah di hukum tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Ya? Okey. Jadi isterinya macam mana pula? Kan? Suaminya dah tuduh dengan sumpah tadi tu. Maka isteri tadi sama ada dia mengaku. Kalau dia mengaku, masuklah, rejam sampai mati lah. Sebab isteri kan. Ya? Kalau isteri tu dah pernah bersetubuh lah dengan suaminya, maknanya rejam sampai mati. Ataupun dia nak bela diri dia pula. Ya? Dia nak bela diri dia pula. Ya? Seorang isteri yang hendak membela dirinya dari li'an suaminya dan untuk menggugurkan had zina ke atas dirinya, hendaklah membalas li'an suaminya, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali untuk menolak kebenaran tuduhan suaminya terhadap dirinya. Dan sumpah yang kelima, isteri itu hendaklah mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan azab dari Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Kalau dua-dua dah sumpah, siapa nak jadi saksi tak tahu. Hakim pun tak tahu. Dah suami sanggup sumpah, isteri sanggup sumpah. Mesti salah seorang tu tak betul. Mesti tak betul. Tapi hakim tak tahu. Kan? Jadi kalau isteri tu sumpah juga, macam mana sumpah dia tadi tu? Berdasarkan dalil ni. Ya? وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Dan bagi menghindarkan, melepaskan hukuman siksa dari isteri yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan Allah sebanyak 4 kali bahawa suaminya itu berdusta. Ya?
Dan sumpahnya yang kelima adalah kemurkaan Allah ke atasnya kalau suaminya tadi benar dalam tuduhannya. Ya. Jadi maknanya kena sumpah pula 5 kali, dan perkataan sumpahnya itulah sebagaimana yang telah diajar. Ya. Jadi li'an isteri terhadap suaminya membebaskan dirinya dari tuduhan suaminya, dan gugurlah hukuman had zina untuk isteri tadi. Ya, maknanya had rejam sampai mati itu gugur. Dan isteri yang membalas li'an suaminya, ya, dari isteri yang membalas li'an suaminya. Dan li'an suami terhadap istrinya sebagaimana yang disebutkan, melepaskan suami dari hukuman had qazaf yang diperuntukkan berlandaskan kepada firman Allah. Mana dua-dua tidaklah boleh dihukum kerana dua-dua telah sumpah tadi, ya. Okey. Apa sebab yang membolehkan suami tadi meli'an isterinya? Mengikut syarat, suami boleh meli'an isteri dengan 2 sebab. Satu, suami tak dapat mengemukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhan. Yang kedua, suami tak mengakui atau menolak anak yang dikandung oleh isterinya. Contohnya suami kata tak pernah jimat dengan isteri ke, ataupun isteri tu dah melahirkan anak sebelum 6 bulan ke. Katalah dia kahwin dengan saya baru 4 bulan, salin dah. Kan? Contoh kan. Ya? Jadi dia tuduh isteri dia. Ya? Express. Jadi yang tu dia pun bolehlah tuduh, ya. Suami yang menuduh isterinya berzina jika nyata dan benar suami itu berzina. Misalnya suami melihat sendiri dengan mata semasa isterinya berzina, atau isteri itu mengaku sendiri dan pengakuannya diterima dan dibenarkan dengan keterangan yang nyata, yang jelas, terbukti, maka dalam kes ini sebaik-baiknya suami itu hendaklah mentalak isterinya tanpa melihatnya. Anda kata lebih baik talak je lah isteri itu. Mungkin, ya, mungkin. Bila dia talak je isteri dia tu, kes selesai macam tu je. Ya, satu, dia nak tuduh zina, dia tak nampak. Yang kedua, kalau dia li'an pun akhirnya tercerai, tak boleh rujuk. Jadi kalau dia yakin isteri zina, tak ada siapa tahu, cerai je lah. Satu daripadanya pun dia tutup juga aib isterinya itu. Cuma mungkinlah dia pula lah orang tuduh apa lah isteri salin dicerai lah apa, mungkin lah kan. Akan adalah juga tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Tapi kalau dia jaga maruah orang tu, mungkin lebih baiklah berdasarkan kepada pandangan penulis kitab ini, ya. Okey, dalam kes li'an, hakim dalam memberi peringatan dan nasihat kepada pihak isteri dan pihak suami sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'ata adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi syai' wa la yudkhilaha Allahul jannah wa ayyuma ar-rajuli jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allahu anhu wa fadhahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Mana-mana perempuan yang masuk ke suatu kaum yang bukan keluarganya, maka ia tidak akan mendapat apa-apa pun bahagian dari Allah, dan dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Dan mana-mana lelaki yang menyangkal, menolak anak, padahal dia tahu bahawa anak itu adalah anaknya, maka Allah menjauhkan daripadanya, dan Allah akan menghinakannya di hadapan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Maknanya hakim kena ingat, kan, dua-dua nak sumpah tu, ingat. Kalau sumpah awak ni palsu begini, kalau betul zina, ya, maka tak akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana tadi tu. Jadi nak bersumpah, kena, kalau betul sumpahlah, kan. Tapi bukanlah satu amalan yang baik dalam kehidupan sehari ini. Orang yang suka sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, itu bukan satu perkara yang baik, ya.
Okay, wallahu alam. Sampai situ dulu untuk hari ini pembelian. InsyaAllah akan datang kita pergi kepada menarik balik tuduhan. Ya. Dah tuduh-tuduh, tarik balik tuduhan. Kan? Jadi itu akan datanglah. Wallahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillah. So, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة قامت إلا بالله. الصلاة قد قامت